Okey, Assalamualaikum dan selamat petang. Kembali lagi bersama Kak Tasha dalam segmen Bicara Santai. Okey, lama dah kita tak bersiaran lah dengan Kak Tasha. Okey, hari ni Kak Tasha nak apa orang cakap? Bawa 2 orang panel. Panel yang hebat, yang saya kagumi lah dengan topik yang kita akan bincangkan pada petang ini, iaitu batas pergaulan remaja masa kini. Okey, sebelum kita teruskan kepada segmen Bicara Santai kita pada petang ini, izinkan saya dulu untuk minta para penonton yang lihat live pada petang ini untuk like, komen dan share, dan sekiranya ada pertanyaan atau persoalan boleh tinggalkan pertanyaan dan persoalan anda di ruangan chat. Nanti saya akan baca dan kita akan ajukan kepada para panel kita yang hebat pada hari ini. Okey, sebelum tu saya nak terangkanlah juga kemungkinan para penonton yang menonton live pada petang ini kemungkinan belum tahu apa itu K15. K15 tu apa, mesti ada yang tertanya-tanya lah kan. Mungkin panel kita pun tak tahu apa itu K15 tu. Saya terangkanlah lebih dahulu. Okey, sebenarnya untuk pengetahuan para panel dan para penonton yang menonton live pada petang ini, K15 merupakan sebuah tempat sehenti buat remaja-remaja yang berumur 13 hingga 24 tahun dengan di mana kita menyediakan aktiviti yang menarik dan perkhidmatan secara percuma buat remaja-remaja yang berusia 13 hingga 24 tahun. Antara perkhidmatan yang K15 sediakan adalah perkhidmatan kaunselor dan perkhidmatan doktor. Sekiranya orang cakap kaunselor tu sekiranya remaja-remaja yang berusia saya cakapkan tadi ada masalah, bolehlah datang ke K15 untuk kita berjumpa dengan kaunselor lah. Dan manakala perkhidmatan doktor tu pula, orang cakap kalau remaja-remaja ni mempunyai masalah dari segi jerawat, kemudian untuk remaja perempuan yang masalah haid ke, boleh jumpa doktor secara percuma dan kita boleh bagi ubat secara percuma juga. Itu kelebihan K15. Tapi untuk remaja yang berumur 13 hingga 24 tahun sajalah. Yang lebih tu tak boleh lah. Okey. Selain itu, K15 juga menyediakan pelbagai kemudahan buat remaja-remaja yang datang. Kita juga ada outdoor activity, indoor activity. Kita juga menyediakan kemudahan wifi untuk remaja-remaja yang untuk membuat kerja sekolah ke, buat perbincangan bersama kawan-kawan. Dan banyak lagi lah. Okey, selain itu K15 juga mempunyai aplikasi My K15, iaitu ini macam ada dekat saya tunjuk ni, My K15. Aplikasi ni, okey, aplikasi ni boleh download di Google Play Store atau App Store. Okey, dalam aplikasi My K15 ni juga terdapat perkhidmatan yang seperti saya nyatakan tadi lah, perkhidmatan doktor, perkhidmatan kaunselor. Cuma bila kita guna app My K15 ni, kita privacy lah sikit kalau kita nak cerita dekat masalah-masalah kita, sebab kita pun tak tahu bila kita cerita masalah ni, kita tak tahu siapa yang tengok kita punya chat tu, sebab dia seluruh Malaysia. Kita tak kenal pun siapa kaunselor tu, siapa doktor tu yang untuk handle masalah kita. Dan banyak lagi
maklumat yang kita dapat dalam aplikasi My Cafe ni lah Kak. Kita ada maklumat dari segi kesihatan reproduktif, kita ada cakap apa, aktiviti quiz, ada games, ada teen chat, ada teen bus dan segala maklumat lah untuk remaja-remaja yang berusia, untuk remaja-remaja lah orang cakap kan. Tapi kita memfokuskan kepada kesihatan reproduktif. Okey. Okey, tanpa melengahkan masalah, Kak Tasha nak perkenalkan lah dua orang panel hebat kita. Okey, 1, 2, 3. Okey, hai. Assalamualaikum. Puan Aisyah, Cik Syarimi. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, makin sihat. Makin sihat lah. Itulah saya pun nampak Puan Aisyah makin sihat, Abang Syarimi pun makin sihat. Okay. Makin sihat Syarimi tu. Okey, inilah adalah panel kita pada petang ini yang saya kagumi. Hebat-hebat panel kita pada petang ini, iaitu Puan Siti Aisyah Yahya selaku pensyarah Jabatan Psikologi Kolej Universiti Islam Melaka. Okey, dan panel kedua kita pula adalah Encik Syarimi Syahrudin, iaitu perunding motivasi, fast training dan konsultan. Itu dia. Okey. Okeylah, kita teruskanlah dengan orang cakap apa, segmen bicara santai kita pada petang ini, iaitu batas pergaulan remaja pada masa kini. Okey, saya nak tanyalah pada panel pertama kita, iaitu Puan Siti Aisyah lah. Kita panggil Puan Aisyah lah kan? Boleh tak? Boleh. Panggil Mama pun boleh. Panggil Mama? Okey, saya panggil Mama lah kan. Okey, pada pendapat Mama lah kan. Saya nak tanya, apa sebenarnya erti pergaulan dalam konteks Islam, dan apa batas-batas pergaulan antara remaja lelaki dan perempuan ni sebenarnya? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya kasihi, terima kasih Cik moderator kita yang cantik manis kan. Okey, Kak Tasha keluar logat Penang dia. So saya orang Pahang, so saya tak kerti dalam logat Penang kan. So mungkin saya akan keluar logat Pahang tak sama dengan Abang Syarimi kita. Logat Perak Syarimi. KL. KL. Okey, sahabat sepanel saya hari ni, Cik Syarimi yang merupakan juga pelajar saya juga daripada diploma sampai LAN ni, dan dia pun masih lagi single. Tiba promote Syarimi pula. Okey, saya nak kalau boleh program kita pun santai kan. So orang kata sebagai warming up lah untuk petang ini. Okey, terima kasih pada Kak Tasha bagi soalan kepada saya, apa pengertian pergaulan dan apa batasan pergaulan antara lelaki dan perempuan. So dalam perkara ataupun soalan pertama ni ada 3 perkara lah yang saya akan sentuh. Yang pertama sekali adalah segi apa itu batasan aurat, yang kedua apa itu lapisan pergaulan, dan yang ketiga adab pergaulan dalam Islam. So kita sebagai remaja, saya pun tahu, saya pun pernah merasai Syarimi. Saya pun pernah merasai alam remaja. Sebab tadi Abang Syarimi kata dia tak pernah merasai remaja, dia terus dan sebab itulah dia pun bergaya dengan baju polkadot dia kan. Memang saya jadi tertarik disebabkan sinaran lampu-lampu putih daripada baju dia tu. Okey, saya nak terangkan batasan aurat antara lelaki dan perempuan. Kalau dalam Islam kita pun tahu, bila seseorang perempuan dan lelaki itu balik, maka kita kena menutup aurat. Menutup aurat daripada mana ke mana? Perempuan seluruh tubuh melainkan muka dan tapak tangan, dan tangan lah. Dan lelaki seluruh tubuh ke Syarimi? Tak kan? Okey, lelaki daripada pusat ke lutut. Ataupun kalau kita, takkanlah kita nak berjalan kat luar daripada pusat ke lutut kan?
Lepas tu kita pun mestilah lelaki pun menutup aurat daripada atas ke bawah. Maksudnya pakai yang sopan lah. Okey, Islam adalah agama yang kita tahu. Islam ni agama yang unite. Islam ni agama persatuan dan kasih sayang. So Islam amat menyeru dan mengajak kita semua muslimin dan muslimat menjaga pergaulan dan meraihkan pergaulan kita. Tetapi pergaulan kita perlu ada batasan. Kita boleh bebas, kita boleh bergaul tapi ada batasan. Contoh dalam konteks pergaulan bebas, kita boleh bebas kalau kita sesama perempuan. Kita boleh bebas kalau kita sesama lelaki. So Islam ni sangat syumul, Islam ni sangat sempurna. So kita boleh bebas dalam konteks yang berbeza. Okey, saya nak bawakan ada yang kedua, itu 3 lapisan yang kita lihat daripada beberapa lapisan dalam pergaulan dalam Islam. Yang pertama, mereka yang umurnya lebih tua daripada kita. So orang yang lebih tua daripada kita mungkin dia lebih banyak ilmunya, lebih tinggi akhlaknya, lebih tinggi amalan ibadahnya. So kita perlu hormati. Contohnya kita remaja, kita perlu hormati kakak abang kita, kita perlu hormati mak ayah kita, datuk nenek kita, jiran-jiran kita, sebab mereka lebih, orang Melayu kata lebih dulu makan garam daripada remaja kan. Yang kedua, mereka yang umurnya setara dengan kita, baya-baya kita kan, kawan-kawan kita, so pun harus dihormati kerana so umur yang setara pun mungkin ilmunya lagi tinggi daripada kita dan akhlaknya lebih tinggi daripada kita. Kalau kita tengok daripada pendidikan daripada kecil ataupun pendidikan daripada psikologi manusia, seseorang yang daripada kecil kehidupannya penuh dengan dugaan dan dia akan matang sebelum usianya. Dan orang yang hidupnya daripada kecil memang smooth je, memang semua yang nak dapat, apa yang dia nak semua dia dapat, maka bila dia dah besar dia susah nak bersosialisasi ataupun susah nak bersosial dengan kawan-kawan, ataupun bila dia mendapat satu masalah dia akan cepat gelabah, dia susah untuk berdikari. Ni pernah saya ada selalulah pergi ada rumah perlindungan di sini untuk pesakit mental, yang mana saya agak terkejut sebab dekat situ ada yang berumur 20 tahun dah masuk situ. Kebanyakannya yang masuk situ kebiasaannya umur 40 ke atas. Dan saya tanya penyelia dia, saya kata macam mana dia masih lagi remaja dalam umur 20 kan, remaja akhir lah. So kenapa, macam mana dia boleh masuk? Dia kata, puan, budak ni memang daripada kecil sampai besar dia memang ada maid, ada orang gaji dan memang hidup dia mewah. Segala dia nak semua dapat. Tapi one day bila dia belajar masuk IPT, lepas tu kat IPT biasalah kita duduk duduk macam duduk college ataupun duduk asrama, kita kena berdikari, kena mandi sendiri, kena cari makan pagi tengah hari malam sendiri. So dia tak boleh nak survive, dia tak boleh nak berdikari. Dan buat assignment pun dia tak nak berdikari seorang-seorang. Walaupun dia ada kawan, tapi dia tak pandai nak bersosial ataupun bukanlah menjalinkan hubungan intim, berkawan lah kiranya kan. Nak berkawan tu dia tak pandai. So dia boleh bertahan selama 6 bulan sahaja. 6 bulan sahaja dia tak boleh berdikari. Maka lepas tu dia terus burn out, dia stres, dia burn out, dia murung, dan akhirnya dia memang kena rawatan psikiatrik. Dan dia memang buat tingkah laku yang melampau sampai ahli keluarga dia pun tak sanggup dah nak jaga. Maka ahli keluarga dia hantar ke rumah perlindungan tersebut. So kematangan setiap orang ni sangat berlainan. Walaupun umur kita sama, tapi pengalaman hidup kita yang menentukan sejauh mana kematangan diri kita. Okey, yang ketiga, mereka yang lebih muda umurnya dari kita, dan kita pun harus dihormati kerana orang yang muda mungkin dia lebih banyak pengalaman daripada kita, mungkin dia lebih banyak ilmu daripada kita. Contohnya macam saya hari ni kan, saya berpena dengan Cik Syarimi kan, student saya. So memang saya pun menghormati beliau sebab dia sekarang ni dah mempunyai sebuah syarikat konsultan motivasi. Bukan kaleng-kaleng kan. Okey. Yang ketiga, saya nak sentuh dari segi pergaulan antara lelaki perempuan ni, saya pergi kepada adab pergaulan dalam Islam. So apa-apa agama pun kita akan kembali kepada agama. Sebab kenapa? Kita sebagai manusia ni, dalam diri kita, fitrahnya kita ni memang kita perlukan agama. So kita tengok adab pergaulan dalam Islam. Yang dia ada banyak perkara lah yang saya cuba bawa, tapi saya cuba kupaskan lebih terperinci untuk 2
perkara saja. Yang pertama sekali ialah kita kena menyukai saudara sesama lebih daripada diri kita sendiri. Ini ada hadis, ini bukan ayat-ayat biasa. Kita kata kita kena menyukai saudara kita lebih daripada diri kita sendiri. Ada hadis Rasulullah SAW bersabda, tidak beriman seorang di antara kalian sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai diri dia sendiri. Dan ini adalah hadis sahih daripada Bukhari dan Muslim. So dekat sini nak ceritakan ada pergaulan antara lelaki perempuan ataupun dalam keluarga, tak kisah dalam masyarakat ke apa ke, memang kita kena sayang orang seperti kita sayang diri kita sendiri. Sebab itulah dalam Islam kata, kalau kita contohlah kita nak bagi orang makanan, kita nak bagi orang pakaian, jangan pakaian dah koyak-koyak kita dah tak pakai baru kita bagi. Sama juga dengan makanan. Kita beli, contoh Kak Tasha beli ais Starbucks banyak-banyak lepas tu tak sedap lah ini, terlalu manis lah, terlebih peppermint ke apa ke, bagi kawan. So tak boleh macam tu. So maksudnya kalau nak bagi kawan, kita kena terus bagi khas untuk kawan kita. Okey, yang kedua, tidak menyakiti seorang Muslim baik dengan perbuatan dan perkataannya. Rasulullah SAW bersabda, seseorang Muslim adalah yang mendapat selamatkan sekalian Muslim lain dari gangguan lidah dan tangan. Dan seorang muhajir iaitu orang yang berhijrah meninggalkan segala larangannya. Maksudnya di sini, kalau kita nak jadi orang yang baik, kita kena jaga apa yang kita cakap dan apa yang kita buat. Sebab kalau contohlah dalam kaunseling pun mencederakan seseorang dengan kata-kata, lebih teruk lagi kita mencederakan seseorang dengan fizikal. Contohlah saya lempang anak jiran saya contohnya lah kan. Lepas tu itu sebenarnya tak sakit. Tapi kalau saya mengadu domba, saya memburukkan anak jiran saya kata dia buat zina ke apa ke, itu lagi sakit. Sebab itulah kata-kata ni, ada hadis yang Nabi ada mengatakan bahawa kata-kata itu ibarat pedang. Maksudnya kata-kata kita ni memang sangat sakit kalau kita tak jaga. Sebab itulah kita selalu tekankan positive vibe. Maksudnya benda-benda yang positif. Kalau kita dapat benda yang negatif pun kita cuba tukarkan dalam sudut yang positif. Dan sebab itu tak semua yang negatif tu tak baik tak. Maksudnya kat sini yang negatif pun ada baiknya. Okey, lepas tu yang ketiga adalah merendahkan diri sesama. Contohlah kan, kita sesama remaja bila kita jumpa kawan-kawan kan, sekarang ni kita zaman PDPR kan, kita bila bersembang dengan kawan, kemain kita selalu nak out diri kita. Contohlah kita ni baru tingkatan 1, lepas tu kita kata, aku pakai laptop jenama Apple, kau pakai jenama apa? Mentang-mentang lah kawan kita tu dapat laptop free, mungkin orang bagi ke apa kan. Maksudnya kat situ kita sentiasa nak outkan diri kita. Sebenarnya bila kita dalam berkawan, dalam pergaulan antara lelaki perempuan dan dalam masyarakat lah, kalau kita sentiasa meninggikan diri kita, sentiasa outkan diri kita, orang pun lama kelamaan tak nak berkawan dengan kita. Sebab orang akan rasa meluat. Asyik-asyik kita aja yang nak tinggi, asyik-asyik kita je yang nak menang. Okey, yang keempat sebenarnya menghormati orang tua dan mengasihi orang yang lebih muda. Dan yang kelima, menghadapi manusia dengan muka yang manis. Kalau kita tengok hari ni kan, Kak Tasha, Abang Syahrini kan, muka sangat manis kan. Dan ada juga hadis sahih daripada hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, senyumanmu ataupun senyumlah bermuka manis untuk saudaramu adalah sedekah. So senyuman pun adalah sedekah. Kalau adik-adik remaja-remaja rasa macam macam manalah aku ni, kalau misalnya kan sebab aku ni mati sebab COVID, tak ada pun amalan aku kan. Memanglah kita pun tak ada duit sebab kita ditanggung oleh mak ayah kita lagi kan. So tak apa, setiap hari mungkin kita sebelum kelas bermulanya kelas PDPR, kita buka gambar, kita sihat ataupun bagi salam dekat cikgu kita dan kita senyum pada cikgu kita. So cikgu kita pun rasa macam wah tenang dia. Hari ni contohlah nama dia contoh nama dia Ali kan. Wah hari ni Ali buka gambar dia senyum je. So cikgu pun jadi tenang. So sebenarnya reaksi muka ni dia akan membawa pengaruh ataupun dia akan membawa satu aura tau. Bila contohlah kalau kita ada masalah, kita muka berkerut semua tu. So bila kita berhadapan dengan orang pun akan jadi macam serabut dah tengok muka dia, macam tak faham apa yang dia cakap sebab muka dia sangat masam. Tapi kalau kita tenang, kita senyum, kita sihat, bagi salam dekat orang sekeliling kita,
kita, maka benda tu boleh menenangkan dan menenangkan suasana sekeliling kita. Okey, yang kedua last iaitu tidak mudah mendengar berita buruk. Dan contohlah kita sekarang ni kan banyak sangat benda-benda yang tak sahih kan. Macam-macam hal vaksin lah, apa lah, SOP lah, budak-budak kampung lah, macam-macam lah kan. So kalau tak sahih jangan sebarkan. Sebab kita pun tahu bahawa segala perbuatan kita, tingkah laku kita, apa yang kita cakap kat dunia ni, kalau benda tu tak betul dan ialah benda tu tak betul, so itu akan dikira sebagai dosa kan. Kita sebarkan, contoh kita kata siapa jiran kita meninggal sebab COVID, padahal tak pun, dia meninggal sebab demam je, penyakit TB kan. So kita sebarkan benda-benda yang palsu. So sebab itulah kita walaupun zaman sekarang ni memang kita rasa macam mudah kita buat program online, segala-galanya kita boleh berjumpa dalam WhatsApp, Gmeet, Zoom, bagai-bagai, tapi sebenarnya aplikasi ni juga mudah membawa kita ke neraka kalau kita tak kawal diri kita, tak kawal tangan kita, tak kawal lidah kita. Okey, yang last sekali adalah memelihara kehormatan diri orang lain dan harta orang lain. So ini adalah 5 perkara adab pergaulan dalam Islam yang meliputi sama ada dalam keluarga, adik-beradik, jiran tetangga dan mahupun antara sesama kawan kita. Okey, itu saja setakat ni, Tasha. Okey, tu panjang berjela lah orang kata kan. Awang cakap huraian daripada panel pertama kita iaitu Mama Aisyah kan. Daripada orang cakap apa, sudut pengertian itu sendiri dari segi konteks Islam. Ada batas-batas pergaulan antara lelaki dan perempuan. Banyaklah kan. Okey, kita nak ajukan pula soalan kepada panel kedua kita yang hebat ni kan. Kita nak tanyalah pandangan Abang Syarimi. Boleh kan saya panggil Abang Syarimi kan? Boleh kan? Abang pengadut. Okey, saya nak tanyalah Abang Syarimi, pandangan terhadap pergaulan antara lelaki dan perempuan di era yang moden. Sekarang ni kan era moden, orang cakap apa, teknologi canggih. Semua telefon dekat tangan dan pelbagai aplikasi di media sosial yang remaja sekarang ni cakap apa, bijak menggunanya, macam Instagram, Facebook, cakap TikTok, Komedi TV dan sebagainya lah. Okey, apa pandangan Abang Syarimi? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Tasha kita dari Cafe Tin Pulau Pinang, tak jauh daripada Kuala Kangsar, Perak. Teman orang Perak. Terima kasih daripada LPPKN, Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara. Aku nak hafal ni pun ambil masa juga ni. Terima kasih pada Cik Tasha dan tim kerana tidak pernah penat hampir setiap hari ataupun setiap minggu mengadakan majlis ilmu. Moga Allah balaslah jasa baik tim Cafe ni untuk pendidikan anak-anak kita, remaja-remaja yang ada di sana, khususnya di Pulau Pinang. Dan rakan panel pesyarah, bila Cik Tasha nak jemput saya bersama dengan Puan Aisyah ni, satu penghargaan dan satu keterrojaan yang luar biasa. Kerana Puan Aisyah ni merupakan pesyarah saya dan ibarat kakak dan juga mama saya lah. Alhamdulillah, itu PM tepi lah, itu hal peribadi. Mama muda. Apa pun, terima kasih. Dan kita dah dengar huraian panjang daripada pesyarah Fakulti Psikologi. Itulah perkaranya. Jadi saya memberi pandangan di sebalik soalan yang diberikan, yang diajukan, bahawa antara soalan apabila kita meninggal dunia nanti, Allah akan tanya kita apa kita buat ketika kita usia muda. Sebab waktu muda ni, waktu remaja ni adalah waktu yang sangat bertenaga. Betul. Otak dia cerdas, fizikal dia okey. Sebab tu orang muda ni sangat penting. Remaja ni sangat penting. Adakah masa dia tu banyak habis dekat PUBG
ataupun TikTok. Haredang. Aku malas nak TikTok ni. Sebab saya pun ada TikTok. Okey. Jadi bila sebut tentang remaja, sebenarnya satu umur yang sedang mencari identiti. Daya antara kanak-kanak dan dewasa tu ada satu tempoh yang namanya remaja. Dan insyaAllah semua orang lalui. Kan? Yang kedua, remaja ni dia dah nak bentuk jati diri. Di mana ada persekitaran dia, kalau positif, maka dia akan jadi positif. Kalau negatif, dia mungkin akan ada jati diri yang negatif ataupun kurang. Dan juga akan membentuk belief system dia. Ini 3. Masa waktu remaja ni 3 benda yang dia nak jaga ni. Dia nak tahu maruah dia bernilai ke tidak, tinggi ke tidak masa umur remaja ni. Dan ada orang anggap maruah tak penting dalam hidup dia. Ada orang anggap maruah sangat penting dalam hidup dia. Jadi ia bergantung pada persekitaran, pada kawan-kawan, pada didikan ibu bapa. Kita akan bincang lepas ni insyaAllah. Baik, bila cerita tentang remaja, selalu kita dengar, kalau budak-budak zaman sekarang ni kau tak sama dengan budak zaman dulu. Saya kurang setuju dengan statement ni. Sebenarnya setiap remaja ada cabaran yang tersendiri di zaman yang dia lalui. Adalah tidak adil kita pada hari ini kita kata kau ni tak macam budak macam dulu. Aku dulu macam ni. Iyalah sebab dulu cabarannya begitu. Sekarang cabarannya begini. Daripada kita memberi label, daripada masyarakat memberi label ataupun orang awam asyik menghentam, lebih baik kita mendidik. Kita yang ada ilmu ni, kita penuh, kita nak bagi perhatian, kita nak bagi kasih sayang, kita nak bagi informasi bahawa remaja perlu begini. Bukannya kita letak satu label remaja yang pernah ada kisah silam, seolah-olah dia tidak ada pengharapan untuk maju dalam hidup dia. Itu persepsi yang perlu dibetulkan. Selalu sangat kita banding-bandingkan, remaja ni tak bagus, remaja tahun ni bagus. Jadi saya dulu pun begitu. Cepat sangat nak kritik. Daripada kita kritik yang mengurangkan keyakinan dia, lebih baik kita membina dia. Itu satu. Yang kedua, tapi secara kebetulannya memang remaja pada hari ini, abad ke-20 ni, cabaran tidak dapat dinafikan dengan ada kecanggihan teknologi, dengan di era moden ni. Dulu kita buat maksiat ke, kita buat dosa ke, nakal ke, di antara kita saja. Tapi apabila ada media sosial ni, dia dah jadi satu bentuk promosi. Dah jadi bentuk penyebaran yang begitu mudah. Jadi ini adalah kekangan, adalah masalah yang perlu dihadapi oleh semua pihak. Okey, jadi saya nak bagi tahu dalam diri kita, apakah persepsi kita pandang remaja ni. Ada banyak remaja yang berjaya. Remaja cemerlang SPM, autism cemerlang, remaja berjaya matematik, pertandingan tu. Tapi ia jarang sekali di-highlightkan. Sebab manusia ni kadang-kadang sifat dia suka benda yang gosip. Remaja bergaduh. Jadi oleh kerana kita banyak sangat cerita sensasikan yang negatif, maka ia dah jadi seolah-olah normalisasi. Jadi remaja negatif, remaja tak elok, remaja paling tak bagus. Padahal kalau kita tengok di internet tulis remaja cemerlang, banyak kejayaan-kejayaan remaja kita. Tapi oleh kerana kita punya budaya ni seolah-olah remaja mesti teruk, remaja mesti rempit. Jadi saya nak bagi tahu, of course, mesti ada masalah remaja pada masa kini. Saya kebetulan sebagai perunding motivasi, antara 80% berdepan dengan remaja sekolah menengah. Baik sekolah asrama penuh, MRSM, baiklah mana-mana lah, sekolah biasa, sekolah kampung, sekolah yang ada ramai pelajar, yang kurang pelajar, sekolah pendapatan ibu bapa dia kurang. Jadi saya berdepan dengan pelbagai jenis remaja. Kebetulan, mungkin itu kerjaya saya. Jadi saya tengok, remaja ni satu umur yang boleh dibentuk. Sebenarnya mereka perlukan perhatian. Mereka perlukan kasih sayang. Mereka perlukan kesedaran. Kalau kita berikan dengan cara yang baik, mereka akan sambut dengan baik. Kalau kita melabel mereka, kata yang tidak elok pada mereka, mereka akan memberontak. Ini yang masalahnya. Jadi kita kena ubah. Pada kita yang berilmu ni, pada kita masyarakat yang umum ni, yang awam ni, tidak perlu melabel. Tidak perlu menyatakan benda-benda yang tidak elok kepada remaja. Dan apakah remaja yang nak pada zaman sekarang ni? Mereka
nak ikut trend. Semua orang buat, mereka nak buat tanpa orang kata fikir panjang. Dia sekarang ni remaja lebih pentingkan view, lebih penting ke like, lebih pentingkan buatlah apa sekalipun janji orang tengok engkau. Ini budaya sekarang kita tengok di TikTok contohnya. Dia nak tergelik-gelik, tergedik-gedik, dia nak tunjuk aurat, dia nak tunjuk perut buncit dia nak tunjuk segala aset dia nak apa, macam-macam lah sekarang, macam-macam. Bukan saya kata yang memang ada wujud golongan ini. Jadi kerana apa? Kerana remaja zaman sekarang ni dia perlukan view, dia perlukan ikut trend, dia takut malu kalau kawan-kawan dia kata kau ni apa, kolot lah, kau ni tak bagus lah, kau ni tak ikut trend lah. Jadi oleh kerana kita orang dewasa, Cafe Teen hari ini buat program ilmu hari ini, satu pujian yang patut diberikan pada Cafe Teen Pulau Pinang, satu inisiatif untuk membantu remaja bahawa remaja ini memerlukan jati diri, memerlukan belief sistem yang positif, memerlukan identiti yang positif. Daripada mana? Daripada masyarakat dan sekeliling yang positif. Jadi saya mulakan sedikit dahulu, saya serah kembali pada Cik Tasha kita, insya-Allah. Okey, tu orang cakap apa, panjang berjela jugalah. Panel kedua kita menghuraikan soalan yang diajukan. Okey, kita teruskan ke soalan kepada panel pertama kita. Untuk soalan yang seterusnya, tersasul pula kan. Okey, Puan Aisyah, saya nak tanya lah juga kan. Menurut psikologi manusia ni kan, mengapa lelaki dan perempuan ni melanggar batasan dalam pergaulan harian ni? Bagaimana Puan Aisyah? Okey, terima kasih sekali lagi pada Kak Tasha. Okey semua penonton-penonton kita di FB Okey, so soalan di sini, mengapa ataupun bagaimana lelaki dan perempuan ni suka melanggar pergaulan, melanggar ialah batasan harian yang melibatkan pergaulan harian kita kan. So dia bila jiwa remaja ni, kita pun tahu kan dalam Islam remaja diistilahkan adalah apabila seseorang itu akhir balik, dengan perempuannya keluar darah haid, lelaki mimpi. Betul tak Syarimi? Betul. Saya tak boleh tengok Syarimi, saya memang nak ketawa sinaran baju dia okey. Dan kalau kita tengok kan, remaja ni dia bila dia usia remaja, contohlah umur dia antara 11 hingga 21 tahun. So dalam umur begini mereka nak cuba segalanya, nak cuba sesuatu sebab mereka tak ada pengalaman lagi, so mereka perasaan ingin cuba tu sangat tinggi. Sama jugalah kalau kita tengok, kalau mereka ingin cuba bercinta, budak-budak sekolah rendah, kalau kita tengok kan darjah 2, darjah 3, cuba kita tanya, adik kat sekolah ada power tak? Dia kata ada, tapi dia tak faham pun istilah power tu. Mungkin dia suka lelaki tu, dia cakap power kan. Kalau zaman-zaman saya dulu, kalau kita suka lelaki dalam kelas, kita tulis surat, bagi nota kan. Mungkin zaman saya berlainan lah zaman dengan Tasha dan Syarimi kan. Mungkin zaman Syarimi punya remaja, mungkin dia suka dia terus WhatsApp kan. Kita berlainan setiap setiap umur. Okey, kita tarik kalau menurut Sigmund Freud dalam teori psikoanalisis, yang mana Sigmund Freud ni lebih kepada melihat manusia dalam pemikiran bawah sedar ataupun tidak sedar, yang mana dia kata manusia ni ataupun manusia ni daripada baru lahir sehingga 12 tahun, segala tingkah laku bawah sedar dia ataupun dipanggil sebagai psikoseksual, dia akan mempengaruhi ketika umur dia 13 hingga 21 tahun. So kalaulah dalam ni kan ada penonton daripada mak ayah ke kan, mungkin bolehlah fahami jiwa remaja kita. Kalau contohlah, kalau menurut Sigmund Freud dia kata dia sebenarnya ada tahap-tahap daripada umur baru lahir sampai 12 tahun. Tapi sebab saya nak ringkaskan untuk hari ini, saya bawa 3 tahap sajalah. Okey, yang pertama adalah tahap dari segi oral, iaitu kepuasan dari segi menyusu. Yang mana kemungkinan kalau misalnya anak kita bercakap yang suka menyakitkan hati, mengadu domba, itu mungkin dia kurang dari segi kepuasan dari segi mulut ataupun kepuasan dari segi oral.
Dan kalau ada juga remaja yang kemungkinan merokok, lepas bagi lelaki kan, isap gam ke apalah, yang menggunakan mulut, kemungkinan masa kecil dia kurang dari segi penyusuan ibu. Itu dari segi oral. Tapi kita tak boleh terus judge. Kita nampak je remaja merokok, oh awak ni mesti kurang dari susu kan. Tak boleh ya. Kita kena buat sesi kaunseling dengan dia dulu. So kita just pemerhatian secara awal sahaja. Okey, yang kedua adalah tahap anan, yang mana latihan tandas. Kita boleh tengok kan, kalau remaja yang seorang yang pengemas, bila dia dah besar, dia dah masuk asrama ke, dia dah dewasa ke, kita tengok dia sangat kemas. Lepas tu sangat tertib. So itu bermakna latihan tandas dia masa kecil berjaya. Maksudnya di sini, masa kecil latihan tandas ni dari segi tempoh dia tak pakai pampers. Mungkin kanak-kanak yang berjaya latihan tandas ni mungkin dia pakai pampers daripada lahir sampai setahun lebih ataupun 2 tahun. Lepas tu kalau yang kurang berjaya ni mungkin dia pakai pampers sampai 6 tahun, 7 tahun. Ada kesnya yang sampai 8 tahun pun mungkin pakai pampers lagi. So itu adalah berkaitan dengan latihan tandas tidak berjaya masa kecil yang menyebabkan remaja itu kurang disiplin ataupun kurang mementingkan kepada kekemasan ataupun peraturan diri. Dan yang ketiga yang memang saya akan nak bawakan untuk hari ini adalah tahap falik, iaitu yang mana tahap falik ni adalah dari segi kasih sayang antara apabila kanak-kanak itu berumur 3-6 tahun. So kita lihat tak, kita tengok kan, contohlah kanak-kanak kalau umur 3-6 tahun dia akan suka kepada yang berlainan jantina. Contoh kalau kita ada adik perempuan umur dia 3 tahun, dia lebih tertarik dengan lelaki ataupun lebih tertarik pada ayah, abang ataupun orang yang lelaki lah. Tapi kalau dia tu perempuan, kalau dia tu lelaki, dia akan tertarik dengan perempuan. So apa yang terjadi adalah jika umur dia 3 hingga 6 tahun ini dia tidak dapat kepuasan dari segi falik, iaitu dari segi kasih sayang berlainan jantina, maka kemungkinan besar bila dia remaja dia mula mencari kasih sayang di luar keluarga. Kalau kita tengok mungkin remaja-remaja yang kita tengok umur 13 dah mula dah pergaulan bebas, ataupun dekat kawasan rumah saya sendiri kan ada je tiba-tiba yang lepak depan rumah saya kan, COVID ni kan, dia tak takut COVID tapi sebab nafsu kan, nafsu melebihi daripada takut pada COVID, baik dating je lah depan rumah orang pun kan, tak kisah asalkan dapat jumpa. So itu kemungkinan kalau menurut Sigmund Freud adalah ketidakpuasan kasih sayang berlainan jantina semasa kecil. So tu yang dikatakan bagaimana mengapa remaja ni suka melampaui batas. So saya nak poinkan kepada tahap yang valid inilah kemungkinan masa kecil dia kurang mendapat kasih sayang berlainan jantina. So sebab itulah dia mungkin nak mencari kasih sayang yang lebih. Kita tengok dia orang dating. Ada juga kan saya pun terlibat dengan kajian tesis saya berkaitan dengan remaja hamil luar nikah. So saya memang sangat sedih lah, terutama sekali kajian saya kepada remaja hamil luar nikah yang Islam. Seagama dengan saya, sebangsa dengan saya, adik-adik saya. Lepas tu memang kita tengok juga semacam ya Allah, sian rasanya kan, tapi lah itu mungkin ujian untuk dia dan mungkin juga ujian untuk keluarga dia. Tapi kepada remaja-remaja yang masih lagi duduk di rumah, yang masih lagi suci murni kan, yang masih lagi tak disentuh kan, suci murni macam Abang Syarif ni kan, remaja kan. So jagalah diri baik-baik, jagalah maruah diri dan jaga maruah keluarga. Sebab kita punya kenikmatan untuk kita dating, untuk kita berzina itu hanyalah sementara sahaja. Tapi kita kena ingat, bila kenikmatan yang sementara kita dapat, tapi dia punya kesan dia sampai kita mati. So kalau lepas ni kan ada boyfriend chat kan ataupun girlfriend chat kan, sekarang perempuan pun lebih juga kan, kadang tu perempuan yang chat lelaki kan, WhatsApp lelaki kan, ajak dating ke, ajak jumpa apa semua kan. So terus say no, cakap baik-baik lah. Okay, kita sekarang ni muda lagi, tak perlulah kita jumpa, kita kena fokus pada belajar. Maksudnya kalau bagi saya antara salah seorang couple tu mengingatkan tentang realiti kehidupan, insyaAllah tak jadi. Tapi kalau dua-dua kata
kata jom, contohlah check in hotel, yang seorang lagi pun jom, memanglah banyaklah cucu-cucik kita yang tidak sah taraf, na'udzubillah. So sama-samalah kepada remaja perlu jaga batasan. Kita tahu kami pun semua pernah melalui zaman remaja, zaman yang penuh dengan pancaroba, zaman yang penuh dengan storm dan stres, zaman yang penuh dengan kita nak cuba segalanya, tapi kita kena ingat kehidupan kita masih panjang, dan kita kena ingat bahawa nikmat syaitan itu hanya sementara, tapi nikmat yang kita dapat atasi, contohlah kita bercinta selepas kahwin, itulah lagi nikmat segala-galanya. Dan saya pun rasa contohlah daripada kamu semua apa orang kata berdating, jumpa mak-pak kan, apa salahnya kalau umur dah 18 kan, cakap dekat mak ayah, contoh cakap, mak saya rasa macam saya nak kahwin lah, saya memang rasa tak boleh, kalau saya tak terus berkahwin saya akan buat maksiat. InsyaAllah saya rasa lama-lama mak ayah kita pun akan setuju. Daripada kita diam daripada belakang mak ayah kita buat perkara yang menjatuhkan maruah keluarga kita, itu lagi sakit dan perit untuk ibu bapa. Okey, itu sajalah kali ini daripada saya, Cik Tasha. Okey, itulah apa yang Puan Aisyah cakap tu betul lah kan. Kalau boleh, kalau orang cakap apa, kalau betul-betul dah suka, kalau betul-betul dah bersedia untuk berumah tangga, bagi tahu dekat mak ayah. Sebab kalau kita tak bagi tahu, kita akan terjerumus ke arah maksiat lah orang cakap kan. Puan Aisyah cakap check in hotel, dan akan lahirlah anak yang orang cakap apa, tak sah taraf kan. Lepas tu bila kalau tak sah taraf, mulalah berlaku orang cakap apa, pembuangan bayi, pengguguran bayi dan sebagainya lah kan. Okey, saya nak tanya juga lah kepada panel kedua kita ni, Abang Syahrini. Saya nak tanyalah Abang Syahrini, bagaimana punca-punca orang cakap apa, berlakunya pergaulan bebas remaja masa kini? Baik, bismillah. Terima kasih Cik Tasha dan kepada semua penonton-penonton yang saya kira makin ramai. Terima kasih kerana sudi menonton Cafe Teen hari ini. Jangan lupa tolong sharekan biar ramai remaja-remaja di luar sana dapat manfaat pada hari ini. Walaupun banyak pilihan-pilihan live, tapi tajuk hari ini sesuai untuk ibu bapa, sesuai untuk masyarakat, terutamanya sesuai untuk remaja. Sebab kita ada pakar psikologi kita. Tengok tadi, kurang menyusu, kurang hisap ini, kurang itu. Jadi baru hari ni tahu, aku ni kurang menyusu kot. Nanti terima kasihlah Puan Aisyah kerana sudi mengatakan saya masih suci. Alhamdulillah. Syukur. Suci belum kahwin kan? Baik, alhamdulillah pada penonton-penonton, kalau ada teruskan share lah, kita nak ramai lagi pada petang ni santai-santai insya-Allah. Dan round kedua hari ni alhamdulillah soalannya adalah punca-punca bagaimana remaja di apa benda Tasha sudah lupa dah. Punca berlaku. Itulah. Punca berlakunya pergaulan bebas antara remaja. Punca, okey, baik, alhamdulillah. Saja je tengok Tasha muka macam stres kan. Saja dia sebab dengar tadi perkataan kahwin, jadi dia berubah sikit, dia jadi shock sikit insya-Allah doa lah. Baik, bila sebut tentang punca, saya nak cerita tentang of course diri remaja itu sendiri. Persiapan diri, sebab remaja ni adalah satu umur yang dah boleh buat keputusan. Dia boleh bezakan baik dan buruk. Yang peliknya bila dia nak buat keputusan untuk main game daripada belajar. Dia sebenarnya dia tahu kesan baik dan buruk, tetapi dia tersilap membuat keputusan. Suara saya ada jadi bunyi double ni. Suara saya okey ke? Jelas ke? Sebab saya dekat saya dapat 2 suara. Okey. Suara Abang Syahrini siapa tu? Buka live kan? Okey. Test suara. Sebab saya dapat suara saya balik. Saya pun dengar suara Abang Syahrini double. Itulah. Macam mana? Kesian kat saya. Cik, Abang Syahrini slowkan volume live yang abang tengok kat phone tu. Saya tak, saya dah off. Volume saya off. Okey. Cubaan okey lah. Suara saya sedap sikit lah. Sebenarnya suara asal saya sedap.
Bila dia double tu jadi tak sedap. Gitu. Aku tu yang malas tu kalau aku nak share tu. Baik. Kalau cerita tentang punca, of course mesti dia sendiri. Kalau kanak-kanak tu boleh lah, dia tak boleh fikir, tak matang lagi. Tapi bila dia dah remaja, dia dah boleh bezakan antara baik dengan tak baik, hitam atau putih, permata ataupun najis, dia akan pilih permata. Tapi untuk keputusan hidup sendiri, dia seringkali tersilap, seringkali terikut-ikut. Dia mula salahkan kawan, salahkan ini, salahkan itu. Dia memberi alasan dalam hidup dia untuk lepaskan diri dia. Kalau istilahnya apa, helah bela diri kan. Dia buat salah, lepas tu dia nak salahkan orang lain. Jadi remaja untuk diri sendiri, of course kena tingkatkan ilmu lah. Kena ada ilmu yang pelbagai. Sambil-sambil kau berhibur, sambil tu kau kena ada satu improvement dalam diri. Satu. Okay, so saya lebih suka kita salahkan diri sendiri daripada kita salahkan orang lain. Itu yang pertama lah. Okay, yang kedua, of course bila cerita tentang pergaulan bebas, dia bersangkutan dengan pendidikan dari rumah, iaitu ibu dan ayah. Sibuk macam mana ayah mencari pencarian, cari rezeki, jangan lupa berikan didikan agama. Jangan lupa tengok anak, jangan lupa belai anak, beri kasih sayang, jangan lupa. Parenting sangat penting. Kerana benda pertama yang anak-anak lihat, model yang paling depan mata adalah ibu dan ayah dia. Kalau ibu dan ayah dia baik, beri model yang baik ataupun akhlak yang baik, pasti dia akan ikut. Kalau mak ayah dia suka menjerit, maka anak dia pun akan kuat menjerit. Kalau ibu dan ayah dia sopan santun, insya-Allah anak dia pun akan jadi sopan santun. Sebab tu ibu, ayah jangan mudah untuk sumpah seranda anak-anak. Jangan mudah untuk tengking anak-anak. Kerana apa saja yang kita buat sebagai ibu dan bapa, pasti akan anak-anak contohi. Anak-anak akan ikut. Jadi kesannya adalah pada anak-anak. Dan pada ibu bapa, tolong jangan terlalu sporting. Ada ibu bapa pula terlalu sporting. Kalau ni nak diam bagi handphone, nak diam bagi duit, nak apa, asalkan anak dia senyap, dia bagi je apa anak yang dia mahu. Jadi ini kesilapan. Kerana terlalu sporting juga, kerana terlalu memberi, kerana terlalu ikut anak, kerana terlalu manjakan anak, dia menyebabkan anak tu makin rosak. Jadi anakku Sazali. Jadi berpada-padalah. Beri kasih sayang, dalam masa yang sama ada ketegasan. Anak salah, katakan salah. Jangan anak salah kata betul. Maka kalau tak, dia akan jadi kebiasaan. Jadi kalau tak nak anak-anak kita menipu, jangan kita menipu. Kalau tak nak anak-anak kita banyak main handphone, kita sendiri jangan banyak main handphone. Kalau ibu ayah dia banyak tengok buku, banyak tengok Quran, anak-anak pun automatik akan tengok Quran. Tapi kalau kita pun rajin tengok handphone, bangun-bangun celik pergi mata je terus tengok handphone, anak-anak pun sangatlah dekat dengan handphone. Satu. Okey, itu kedua. Yang ketiga, of course punca dia berlaku pada persekitaran. Bila ibu ayah dia busy, dia perlukan tempat luahan, dia perlukan seseorang untuk bercerita, maka dia ambil kawan-kawan dia sebagai guru dia, sebagai ikutan dia. Jadi sebab tu Nabi pesan suruh cari kawan yang baik. Kan? Pepatah boleh katakan ibarat apa, cari kawan seperti jual minyak wangi, dapat baunya wangi, kan? Ataupun jangan cari yang pembuat besi, nanti kamu akan dibakar ataupun bau yang busuk. Jadi itu bukan perumpamaan yang tidak elok. Jadi penting untuk kita cari kawan yang baik. Ada juga kata aku adalah agamaku adalah agama kawanku. Jadi penting kawan ni akan mendorong kita dan ke arah mana. Jadi hari ini kita ceklah anak-anak kita kawan dengan siapa. Kena ambil peduli. Ibu ayah, anda masih lagi ada kuasa untuk tengok handphone, untuk tengok apa yang dia orang WhatsApp, untuk tengok apa yang dia orang search. Sekarang ni macam-macam aplikasi yang boleh sekat, macam-macam yang boleh kawal. Jadi download. Jangan tak ambil tahu, jangan menyesal di kemudian hari. Jadi daripada remaja, pilih kawan yang baik,
Okey, kemudian of course juga punca dia berlaku daripada masyarakat. Masyarakat yang tidak ambil peduli, masyarakat yang tidak prihatin, masyarakat yang suka menghukum. Kadang-kadang anak-anak kita pernah tersilap, tapi masyarakat kita menghukum sampai kalau boleh nak masukkan dia dalam neraka. Ni masalahnya. Kita ni suka sangat menghukum, tak nak bagi peluang. Orang yang buat salah ni bila dia move on, bagilah dia peluang. Kan? Kalau dia berubah, insya-Allah dia akan jadi lebih baik. Okey, masalah kita kalau orang tu curi slipper sampai ke mati kita ingat. Padahal slipper tu berapa ringgit lah sangat. Kan? Tapi bagi peluang. Masyarakat kena support. Okey, kemudian antara cabaran, antara punca pergaulan bebas ni adalah kerana medsos, media sosial. Kajian menunjukkan manusia tengok handphone 6 hingga 8 jam satu hari. Jadi ini adalah pengaruh. And walaupun kita tak suka, kita tengok Facebook tu kita nak cari benda positif, dalam masa yang sama kita tetap terbaca yang negatif. Aiman Tino, Syirik Birit, Aida Jebat, macam-macam lah. Semuanya kita baca, semua gosip kita nak baca. Jadi ini mempengaruhi sebab apa saja yang kita baca, apa saja yang kita lihat, apa saja yang kita dengar akan membentuk peta fikiran. Maka apabila membentuk dalam fikiran akan merangsang emosi. Itu yang emosi memberontak ke, emosi ingin mencuba ke. Jadi bahaya. Jadi apa yang kita lihat, kita dengar kena jaga. Okey? Kemudian of course jagalah gadget. Kawal lah. Kalau main game tu kawal lah. Setakat mana masa yang boleh kita kawal. Mungkin dulu 4 jam, jadikan sejam. Okey? Dan pergaulan bebas ni mungkinlah. Yang pertamanya saya melihat dalam Islam ni, kalau bagi saya, pendapat saya tidak setuju couple. Tetapi mereka bagusnya mereka wujudkan couple Islamik. Itu yang pening kepala tu. Sebab bila tak boleh aku kau ditukar kepada anak anta, maka halal. Bila dia jadi halal pula bila ditukar. Jadi tak boleh sebenarnya. Perempuan, lelaki dan perempuan tu kalau nak berkomunikasi hanya berkaitan dengan ilmu, berkaitan dengan perbincangan, berkaitan dengan kerjaya. Tapi bila start dia bermanja-manja, maka tak boleh sebenarnya. Perempuan ni yang membezakan remaja ni bagus ataupun tidak bagus, dia jaga maruah diri. Maruah diri ni yang mahal. Perempuan ni kena jadi mahal. Lelaki of course matanya mata keranjang. Aku pandai lah aku. Jadi of course letakkan nilai diri ataupun maruah itu tinggi. Dan antara faktor lain ataupun punca lain adalah 4S dan 4F. Smoke, song, sport dan juga satu lagi seks. Yang ini kena jagalah yang mempengaruhi. Smoke, rokok, song, lagu yang kita dengar. Okey, sport. Kadang-kadang kita sport lupa untuk solat. Kadang-kadang kita sport memang kita tak jaga aurat. Okey, dan juga seks tu sendiri. Okey, tak jaga hubungan antara lelaki dan perempuan. Dan juga 4F. Ini juga menjadikan manusia tu dia dipengaruhi. Food, apa yang kita makan. Buruk makan kita, buruk cakap kita. Buruk cakap kita, banyak dosa. Banyak dosa, banyak maksiat, menyebabkan kita hati susah nak terima nasihat. Okay, so food, fashion, terikut-ikut perempuan. Belik tudung, terjerut, mati terus. Dia lebih pentingkan fashion berbanding tutup aurat. Dia nak sangat ikut fashion, dia tutup muka, dia tak tutup dada. Kenapa? Dia lebih utamakan fashion. Okey, nampak macam simple, tapi ini yang berlaku sekarang ni. Kan kita tengok sanggul tinggi kan, yang perempuan yang gaduh baru ni kan, yang viral kan. Jadi ikut fashion. Kemudian fun, terlalu banyak hiburan. Lepas mentor akademi ini, lepas itu ini, lepas ini hiburan. Kerana tidak ada sekatan yang hiburan ni menyebabkan majlis-majlis ilmu tinggal ke belakang. Jadi kita kena kurangkan fun, banyakkan majlis ilmu. Dan yang terakhir adalah female, perempuan. Perempuan ni racun pada lelaki. Nampak macam cantik saja tapi kata-katanya menggoda. Jadi perempuan jagalah kerana anda adalah racun kepada lelaki. Dan kenapa punca ini berlaku? Punca pergaulan bebas ini boleh berlaku, ya Tasha?
kerana tidak ada malu. Sedangkan malu ini adalah perisai utama manusia. Dia rasa malu dengan diri dia. Dia rasa malu kesan kalau aku buat ni malukan keluarga. Kalau ada perasaan malu ni, kalau aku buat ni kesan dia pada keluarga, pada agama, pada bangsa, pada negara, pada budaya. Jadi kerana tidak ada malu lah yang dia boleh tergelik-gelik depan tentera. Dia tak ada rasa malu tu. Kan? Dia tak tahu lah. Dia tak ada rasa malu. Of course kena ada perasaan malu dalam diri. Dan yang menjadi punca remaja tu dia tak boleh terima nasihat kerana dia ada sikap tak boleh ditegur. Kalau tegur marah balik. Sebab tu masyarakat pun kadang-kadang fikir 2 kali dia nak tegur. Mak ayah pula sokong pula anak-anak. Cikgu marah saman pula cikgu. Padahal cikgu tu nak mendidik anak-anak. Jadi serba salah. Jadilah manusia yang boleh ditegur. Kalau tak boleh ditegur, kita tak boleh membina diri kita. Jadi jagalah. Dan semua ini adalah kalau kita jaga aib kita, insya-Allah Allah akan jaga aib kita. So insya-Allah itu saja punca-punca. Of course diri sendiri, of course kena daripada ibu bapa, pendidikan dari rumah, peranan cikgu juga. Cikgu-cikgu pun tak boleh banding beza. Budak pandai terdidik macam ni, budak kurang pandai disisihkan. Itu tak boleh, kena buang tu budaya tu. Masyarakat kena berperanan, gadget kena jaga, kena kawal. Kita kawal gadget, bukan gadget kawal kita. Kena jaga 4S, kena jaga 4F. Wallahu a'lam. Saya serah balik pada moderator kita, insya-Allah. Okey. Itu adalah punca-punca. Penjelasan punca-punca daripada Abang Syarimi kita. Abang Syarimi cakap sendiri kalau boleh salahkan diri kita sendiri. Sebab semuanya bermula daripada diri kita sendiri. Seterusnya daripada ibu bapa, persekitaran tu orang cakap kawan kalau boleh menjerumus kita kepada yang tidak baik lah. Orang cakap apa ya? Kemudian yang ketiga media sosial lah orang cakap paling bahaya lah. Okey, saya nak teruskan juga soalan kepada panel pertama kita iaitu Puan Aisyah. Saya nak tanyalah juga kepada Puan Aisyah juga, apa kesan-kesan yang boleh menyebabkan orang cakap apa, kesan-kesan pergaulan bebas kepada remaja? Kasih soalan yang power sikit tu bagi dekat Syarimi ya. Soalan yang biasa tu boleh bagi kat saya je. Okey, saya pergi kepada soalan apakah kesan-kesan pergaulan bebas. Kita dah tahu dia satu je, bila kita pegang satu perkara saja. Bila kita buat jahat, bila kita buat benda yang tak elok, maka of course kita akan dapat benda yang pun tak elok. Sebab dunia ni dia ada, abang kata dunia ni bulat. Dia ada hukum karma dia. Kalau kita buat baik, maka kita akan dapat baik. Kalau kita buat yang tak baik, maka kita akan dapat yang tak baik. So kita yang dunia ni semuanya terletak pada tangan kita, pada diri kita. Kita yang berhak, kita yang kena memilih sama ada nak baik ataupun tak baik. Tapi of course lah kita kena memilih yang baik dan yang terbaik. Okey, kesan-kesannya ada dalam 3 saja. Ini macam bagi saya ni soalan yang mungkin adik-adik remaja pun tahu kan, tapi tak apa, kita sama-sama ingat. Sebab kadang-kadang kita tahu tapi kita still lagi buat. Kenapa kita masih lagi buat? Kerana kita kurang kesedaran ataupun kita panggil sebagai self-awareness kita. Kesedaran diri kita kurang. Okey, yang pertama adalah diri sendiri. Kesan dia adalah yang pertama of course lah akan menjatuhkan maruah diri kita, menjatuhkan maruah keluarga kita. Nama keluarga kita baik-baik, nama mak ayah kita baik-baik. Mungkin mak ayah kita somebody orang yang kenamaan, tapi disebabkan kita yang menurut nafsu kita, nafsu yang bergelora dalam jiwa remaja kita ni, bila kita terjebak dalam contohlah dalam kehamilan remaja luar nikah, kehamilan luar nikah, maka dia akan
menjatuhkan maruah keluarga. Dan satu juga lagi, dia akan mendatangkan penyakit kepada kita. Contohlah kalau kita terjebak dengan pergaulan bebas kepada penzinaan lah, kita asyik bertukar couple jaurani semua kan. Lepas tu kita akan mudah kena kepada penyakit. Okey, yang kedua adalah dari segi masyarakat. So of course masyarakat ni akan memandang serong. Saya ada pengalaman ketika saya membuat kajian kepada remaja hamil wanita. Ramai juga ibu bapa yang mana bila mereka menghantar anak mereka ke rumah perlindungan, ketika raya pun mereka tak nak bawa balik. Padahalnya kalau rumah perlindungan yang ada ni, raya sepatutnya boleh bawa anak tu beraya bersama di rumah. Kenapa mereka mak bapak ni tak nak bawa balik? Sebab mereka takut malu. Mereka takut jiran-jiran tanya, kenapa anak kau perut dah besar, terutama perempuan lah. Kepada remaja perempuan ni memang kesan tu memang pada diri kita sangat-sangat nampak. Sebab kita ni perempuan, kita akan mengandung, kita akan memberi perubahan pada badan kita. Lelaki dia tak ada kesan, cuma dia ada kesan kepada maruah dan dosa dia lah sama sekali kan. Okey, yang ketiga of course lah kepada kejatuhan negara. Sebab kita pun tengok kan, yang mana kalau kita nak tengok kehebatan sebuah negara, kita tengok kepada remaja sekarang. Kalau kita nak tengok kehebatan negara pada masa akan datang, maka kita tengok siapa remaja kita sekarang, bagaimana kita membimbing remaja kita sekarang, bagaimana kita mendidik remaja kita sekarang, maka dia akan memberi bayangan kepada negara kita akan datang. So of course lah, kita sebuah negara yang insya-Allah alhamdulillah, kita negara Malaysia negara yang masih lagi berperbagaan kepada negara Islam. Kita masih lagi negara yang masih lagi harmoni, sejahtera. So kita nak kekalkan keharmonian dan bersama-sama kita mendidik anak-anak remaja supaya menjadi seorang yang ilmuwan, orang yang berilmu yang boleh memimpin negara pada masa akan datang. Dan kesan-kesan yang lain kita tengok kalau kita lihat kepada pergaulan bebas ni, dari segi contohlah bila pergaulan bebas terutama kepada zina ni, sebab zina yang paling kita nampak kalau pergaulan bebas ni. Sebab kalau misalnya pergaulan bebas disebabkan ketagihan merokok pun nampak, tapi dia memberi kesan kepada diri dia, kesan kepada diri dia sahaja. Tapi kalau berzina ni, dia akan memberi kesan kepada keluarga dan masyarakat sekeliling. Contohnya akan jadi pembuangan bayi. Lepas tu kalaulah remaja berdua tu, bila diorang dah terlanjur, diorang berkahwin, kalau melihat statistik ramai juga remaja yang berkahwin di peringkat umur yang muda, maka berpotensi untuk akan cepat bercerai. Jaga-jaga Okey, tersebarnya penyakit membawa maut, kes pelacuran, keruntuhan akhlak. So kita takut sangatlah macam yang saya cakap tadi, bahawa bagaimana kita nak melihat kemodenan sesebuah negara, tapi kita perlu melihat kepada remaja masa kini. So sama-samalah kepada remaja sendiri, anda semua perlu ada self awareness. Anda semua perlu ada kesedaran diri sendiri. Aku remaja, aku sebagai anak, aku sebagai hamba Allah, aku perlu menjaga maruah diri aku. Macam saya cakap pada soalan yang kedua tadi kepada remaja, kenikmatan yang kita rasakan yang nikmat sangat itu hanya sementara. Tetapi kita punya sengsara kita, kekecewaan kita, putus asa kita untuk move on semula daripada kesilapan diri kita memang akan mengambil masa yang sangat lama. So tolonglah, janganlah kamu rasa macam aku nak try lah berzina, aku nak try lah isap rokok, bukanlah isap gam, isap dadah ke. So terus ingat kepada diri. So saya nak bagi tahu jugalah, saya cerita apa kesan-kesan kan. So kita ni kena bagi tahu apa protection dia, apa prevention dia, apa perkara yang perlu kita hindari. So satu sajalah, kalau kita sebagai remaja Islam ataupun agama yang lain pun, kalau kita kuat berpegang pada agama, kita kuat menjaga agama, insya-Allah kita akan terhalang daripada maksiat. Kenapa? Sebab kita ni sentiasa sibuk. Contohnya setiap waktu kita dah pergi masjid, kita ada kawan-kawan masjid kita. Bila petang kita ada kawan-kawan yang main boleh sepak, boleh cari yang semua bagai. Ataupun sekarang ni pandemik, mungkin petang-petang kita duduk kat luar rumah berjogging. Berjogging boleh lah kan, kalau jarak-jarak dengan kawan-kawan tu PKP kan. Kita bila malam lepas isyak, mungkin kita ada
perbincangan bersama dengan Kak Tasha ke dekat Cafe Tin ke apa-apa kan, yang ilmuwan yang boleh orang kata bertambah minda kita, idea kita. So lepas tu kita pun dah terreka dan kita tak buat perkara-perkara yang kata worst, perkara yang teruk, perkara yang tak ada manfaat pada diri kita, keluarga dan negara. So kita sibukkanlah diri kita jaga agama Allah, insya-Allah Allah akan jaga kita. Okey, itu saja kali ni Kak Tasha. Terima kasih. Okey, terima kasih Puan Syah. Okey, itu adalah kesan-kesan untuk kita tahu kesan-kesan orang cakap apa? Kesan-kesan pergaulan bebas remaja masa gini lah. Orang cakap kalau kita berzina tu boleh memberi kesan kepada keluarga kita, diri sendiri dan orang cakap sekeliling lah. Semua akan memberi kesan. Okey, itu kesan. Kita nak tanyalah soalan orang cakap soalan terakhir lah buat panel kedua kita. Okey abang ni saya bukan ada tak cakap memang akan ada langkah-langkah lah yang terbaik untuk kita kawal batas pergaulan remaja masa kini ni. Silakan. Alhamdulillah, terima kasih kepada Cik Tasha. Bila bergandingan dengan Puan Aisyah, orang yang pakar, masa yang berlalu pun tidak terasa. Itulah. Tiba-tiba dah tiba soalan terakhir. Macam saya tak, nak sambung lagi macam ke? tak terasa langsung. Macam baru mula je forum ni. Dan juga para penonton yang saya kira sangat-sangat voting pada hari ini, terima kasih. Kerana isu dan tajuk yang kita bawa hari ini adalah satu tajuk yang sangat dekat dengan diri kita. Keliling kita ada remaja, mungkin anak saudara, mungkin anak sendiri, mungkin anak jiran, kan? Di mana-mana kita akan lihat remaja. Soalan saya, bila kita lihat remaja ini memerlukan pertolongan, saya double balik soalan saya. Cuba cek sekejap. Asyik aku cakap je double. Kalau Cik Aisyah cakap dia tak ada double. Ada virus tu. Tak vaksin lagi kan? Tak vaksin lagi. Suara saya jadi double. Saya celupkan mula. Sebab saya dah vaksin, so virus tak masuk line saya. Jadi saya tak sedap. Bila saya cakap, saya dengar suara saya balik. Cubaan suara 1, 2, 3. Okey. Okey. Saja aku jadi gimmick. Ini gimmick daripada Cafe Tin ke ni? LPPKN ni saja nak gunakan aku ke apa? Asyik teman cakap je, betul lah dia double. Terima kasih. Saja je dia orang ni. Geram pula rasanya. Bila mama cakap tak ada double. Virus. Okey, baik. Jadi keliling kita ada remaja. Persoalannya apabila kita lihat macam mak rempit ke, kita pergi tak? Bila kita tengok meja sebelah, kalau kita makan dulu sebelum PKP, mereka buat macam dating, kita tegur tak? Ataupun kita hanya mengata saja di tepi, tak bagusnya, teruknya, Jadi sebenarnya kita sendiri pun tidak prihatin. Kita lebih pilih untuk mengata daripada pergi dan tegur. Ini kesilapan utama kita. Kita takut membawa kebenaran. Assalamualaikum dik, minta maaf. Suami isteri ke? Kalau bukan, salah ni. Jadi kita kena ada keprihatinan untuk tegur. Ini antara langkah-langkah. Daripada kita mengata, daripada kita asyik membawang, baiklah kita memberi solusi. Kan? Mereka dah tentu buat salah. Kita pun double salah. Melihat dan mengata pula. Jadi kita kena ada satu mindset. Kalau remaja itu bermasalah, kita pergi dan kita bagi jalan. Kita bagi solusi. Okey? Kalau cerita tentang apakah langkah-langkah berkaitan dengan remaja, yang pertama untuk mengubah sesuatu kejahilan mestilah kena ada ilmu. Dengan ada ilmu lah yang menyebabkan kita ni akan ubah sikap, ubah cara, ubah akhlak. Kalau tak ada ilmu, sampai bila-bila lah dia kal. Ilmu saja tidak mencukupi. Ada ramai orang pandai tetapi dia tidak ada amal. Mesti mula-mula dengan ilmu dan kemudian dia kena amal apa yang dia belajar. Kalau setakat ada ilmu, dia akan jadi orang yang sombong. Sebab tu kalau nak ikut kira ilmu, iblis lagi berilmu. Tapi kalau kerana ilmu dia tak amal, dia jadi sombong. Jadi kena ada amal. Bila ada amal akan membentuk sikap. Bila membentuk sikap akan membentuk tabiat. Akan membentuk tabiat akan bentuk budaya. Dan bila budaya akan membentuk tamadun. Macam itulah kiranya.
Sebab tu zaman Rasulullah SAW diberi penerangan walaupun di kelompok kecil, diberi ilmu dulu. Kan? Kemudian barulah berubah sedikit demi sedikit, berperingkat demi berperingkat. Kita cerita forum pada hari ini bukan dengar sekali terus jadi pandai, tak. Tapi sekurang-kurangnya kita ada kesedaran. Sekurang-kurangnya kita tahu, oh selama hari ini saya tak ambil peduli. Oh selama hari ini saya tak ambil tahu anak saya. Oh saya tak ambil peduli jiran saya. Saya tak ambil tahu diri saya. Jadi sekurang-kurangnya forum hari ini kita ada ilmu, kita ada informasi. Maka kita nak buat amal selepas ini, iaitu bertindak. Ada orang dia sembang je tapi dia tak bertindak. Okey, jadi kena ada ilmu. Dan saya sarankan setiap keluarga walaupun kecil ataupun kawan-kawan terdekat, adakan usrah. Ini antara jalan yang terbaik. Setiap minggu adakan usrah kecil antara keluarga, usrah antara kawan-kawan, usrah antara organisasi, kerana usrah ini saling mengingatkan antara satu sama lain. Itu satu, yang pertama. Yang kedua, ibu bapa pun kena main peranan. Main peranan, kena terus positif. Macam inilah, tidak ada manusia yang tidak berdosa. Andainya anak-anak kita pernah lakukan kesilapan, remaja yang pernah lakukan kesilapan, bukan tugas kita untuk menghukum, tapi kita perlu memberi ruang dan peluang agar mereka berubah. Okey, jadi move on lah. Andainya kalau kita pernah terlanjur, terdating, terengan, terapa sebelum-sebelum ni, maka kita bina hidup baru. Bina hidup baru, move on lah. Jangan hidup dalam kenangan. Kalau kita asyik menyalahkan kenangan, kesilapan yang dahulu, sampai bila-bila kita tak boleh teruskan kehidupan di masa akan datang. Okey, janganlah lihat kegelapan yang di belakang ini, lihatlah cahaya yang terang di depan. Kerana Allah tidak melihat macam mana mula kamu, tapi Allah nak lihat bagaimana pengakhiran kamu. Jadi masih ada banyak peluang. Jadi kalau dari segi remajanya saya terangkan, yang penting remaja perlu ada 3. KSA, knowledge. Kena ada knowledge, belajarlah. Umur muda ni tak kisahlah diploma ke, ijazah ke, master ke, tolong belajar. Kerana dengan ilmu lah akan membuatkan kita keluar daripada jahiliah. Dengan ilmu ni lah akan menentukan kerjaya kita bagus, kewangan kita bagus, keluarga kita bagus. Belajarlah. Kerana tak rugi belajar. Yang kedua, kena ada skill. Test. Kita ni jangan berada di zon yang selesa. Ada orang knowledge dia bagus, tapi skill dia tak bagus. Ini masalah dia. Dia tak ada soft skill, tak boleh bercakap, tak boleh ada kerjasama, penting diri. Suruh buat ini tak boleh, kemahiran itu tak boleh, Word tak boleh, Excel tak boleh. Sayang. Dia ada knowledge tapi dia tak ada skill. Dan yang terakhir paling penting adalah daripada jahiliah. Okey, baik. Kemudian persekitaran kita kena bagus. Kawan-kawan kena bagus, masyarakat kena bagus, tempat tinggal kita kena bagus. Persekitaran mempengaruhi. Kalau tak bagus, tolong baguskan persekitaran kita. Okey? Kemudian medsos kita kena jaga, gadget kita. Pengurusan masa kita kena bagus. Kalau sebelum ni main game 4 jam, tinggalkan jadi setengah jam. Kalau kita banyak dating, mula-mula kalau dah ada baby sayang-sayang pakai baju sama dating, tinggalkanlah.
Kerana setiap apa yang kita buat, bak kata Mama tadi, akan diperhitungkan. Jadi jaga juga dari segi pornografi. Ketagihan pornografi ini mengundang akan buat lebih berat lagi. Kajian menunjukkan Malaysia melihat tontonan nombor 4 dalam Asia laman web pornografi. Jaga juga dengan orang kata scam, menyamar jadi ni, tukar-tukar video, tukar-tukar gambar lucah. Ramai yang dah kena, remaja-remaja kita. Saya bagi tahu je, saya berdepan dengan remaja. Dan yang terakhir, jaga-jaga juga dengan LGBT. Ada yang mula selesa untuk jadi lesbian, gay, transgender. Dan juga LGBT, lesbian, gay, B tu apa? Bisex. Dua-dua dia hentam. Laki dia nak, perempuan pun dia nak. Jadi sebab saya melihat dekat TikTok, benda ini dah jadi normalisasi. Betul. Dia dah mengaku dia gay, tak apalah, Allah dah tentukan. Jadi kena betulkan balik mindset remaja ni. Jadi wallahualam, saya serah kembali kepada Kak Tasha kita. Okay, isi Abang Syarimi atas penerangan apa orang cakap langkah-langkah yang terbaik lah untuk kita kawal remaja masa kini lah. Orang cakap apa, kalau boleh tu tadi Abang Syarimi cakap buatlah usrah dengan kawan, usrah dengan keluarga. Inilah salah satu topik yang menarik yang boleh kita orang cakap apa, kongsi dengan kawan-kawan, keluarga yang apa macam arah dia baikkan. Dan juga ibu bapa juga memainkan peranan yang penting lah untuk kawal anak-anak, check telefon anak-anak dan sentiasa memantau lah pergerakan anak-anak ke mana dan dengan siapa. Okey, kita orang cakap apa, perjalanan celek masa pun dah sejam berlalu. Orang cakap masa sangat mencemburui. Kita nak ada soalan dekat Facebook, kita nak tanyalah panel lah, siapa pun boleh jawab. Daripada Luqman Long, dia tanya, apakah nasihat ahli panel untuk remaja hari ini? Majoriti hari ini remaja tahap kematangan semakin cepat, berani melakukan seks bebas, check-in, jenayah-jenayah berat, menghina institusi diraja, memberi kecaman bebas, membuat provokasi di media dan pelbagai lagi. Pandangan panel kita pada hari ini. Siapa-siapa boleh jawab. Okey, apa Syarimi? Syarimi. Mama lah dulu. Sebab Syarimi masih remaja kan? Saya dululah. Pandangan dulu je. Okey, terima kasih kepada saudara apa ni? Luqman Long kan? Okey, saudara Luqman Long yang bertanya. Okey, bagi saya, apa soalan semula kita Tasha? Dia tanya nasihat lah ahli panel. Majoriti remaja hari ini, remaja tahap kematangan dia semakin cepat. Sebab mereka berani untuk melakukan seks bebas, jenayah-jenayah berat, menghina institusi diraja dan membuat provokasi di media sosial. Okey, terima kasih kepada saudara Luqman Long. Okey, nasihat saya kepada remaja, kalau kita tengoklah dari segi kematangan, bagi saya itu bukan suatu yang matang. Sebab bila kita, contohlah kita nak menghina negara, nak menghina kerajaan ke, nak menghina raja ke, kita ada tempat yang sesuai. Bukannya cara kita merendah-rendahkan pemimpin kita memperbaiki itu tidak betul. Dan sebab itulah macam saya juga dan Syarimi juga pernah cakap tadi kan, yang mana kita ni perlu ada ilmu. So contohlah kalau kita nak bagi tahu kita nak negara kita macam mana, so mungkin kita boleh salurkan kepada agensi ataupun pihak-pihak yang boleh membawa suara kita kepada pihak tertinggi. Bukannya kita ni bubang-bubang dalam Facebook, dalam IG semua, tapi siapa yang nak dengar suara kita? Kita hanya boleh dapat lepaskan kemarahan kita, tapi suara kita tu tak mungkin akan sampai kepada pihak atasan. Sebab itulah kalau dalam Islam
Kalau kita ada sesuatu benda yang kita tak setujui, benda yang melampaui batas, maka kita kena musyawarah. Kita perlu kena bermesyuarat, mendapat kata sepakat. Kita kena lantik orang-orang yang pakar. Kalau kita tengoklah kan, saya tengok remaja sekarang, ke tengok IG, tengok TikTok, dia punya kata-kata tu seolah-olah macam dia lah yang paling hidup lama dan dia yang paling hebat sekali. Dia lah yang paling tahu segala benda. Jangan begitu. Cik, macam cerita pula jangan begitu. Jangan begitu. Kita kena sedar diri kita, siapa diri kita dan apa yang kita boleh dapat kalau kita just mencemuh orang ini tak betul, mencemuh orang ini tak betul, apa yang kita akan dapat. Sebab kita tak tahu suara kita tu akan sampai ataupun tidak. Tetapi dengan kita musyawarah, dengan kita ada ilmu, sebab itulah pentingnya ilmu. Ilmu sangat penting. Dengan adanya ilmu kita boleh salurkan. Contoh, kita panggil contohlah kita panggil pihak-pihak kerajaan yang terlibat. Mungkin kita akan panggil siapa-siapa lah YB yang dekat tempat kita ke, orang-orang LPKN ke apa ke, tentang keganasan rumah tangga ke, apa-apa sajalah. So mungkin kita akan buat satu pertemuan dalam Google Meet, dalam Zoom. So di situ kita cuba sampaikan. Bagi saya itu adalah sifat yang matang. So kalau kita bukan ilmunya, kita bukan seorang yang pakar, tapi kita bercakap seolah-olah kita pakar, itu kalau orang atas akan pandang kita, orang akan kata tak betul budak ni, macam tak payah layan lah budak ni. So sebab itulah bila kita ada ilmu, kita akan ada skill untuk bercakap, kita ada kemahiran untuk bercakap dan kita tahu saluran yang mana yang betul untuk pandangan ataupun pendapat kita tu boleh dicapai dan pihak atasan pun boleh mendengar kita punya pendapat kita. So bagi saya itu sajalah. So ilmu dan kematangan itu sebenarnya melihat daripada sudut yang sangat besar. Bukan kematangan dari segi kita berani tak. Ada orang berani, dia berani bubang-bubang je. Tapi sebenarnya otak dia kosong. So dia kita ni pakar sesuatu benda, barulah kita menyatakan pendapat. Dan kita salurkan pendapat dalam keadaan yang betul. Sebab kadang-kadang bila kita terlebih cakap, dia sebenarnya akan akan menampakkan aib kita pula, menampakkan kelemahan diri kita pula di mata orang lain. Mungkin orang akan jadi takut nak berkawan dengan kita. Orang kata, nanti aku berkawan dengan dia kan, dia glamourkan aku dekat media sosial, dia cakap aku tak betul lah apalah. So benda tu akan merenggangkan diri kita dengan orang lain. Dan satu lagi kepada remaja, jangan kita rasa kita segalanya betul. Tak, kita kena mendalami sesuatu ilmu dan kalau benda tu sahih, barulah kita sebarkan. Jangan kita cepat melatah. Okey, itu saja daripada pandangan saya. Okey, Abang Syarimi. Baik, bila berkaitan dengan undang-undang, sudah tentulah ia berkaitan dengan pemerintah, maka pemerintah kena laksanakan tanggungjawab pemerintah sebaiknya lah, dan juga perkuatkuasakan undang-undang bila buat salah dan kenakan hukuman, jangan tangguh-tangguhkan lagi. Saya nak pesan pada remaja bahawa tak semestinya kita mati tua. Kan? Ada orang ramai juga yang meninggal ketika remaja. Dan tak selamanya kita remaja. Bila kita remaja, kita akan meningkat dewasa. Dan bila kita dewasa, mungkin kita berkeluarga, kita ada anak-anak. Waktu tu baru kita nak imbau balik zaman remaja kita bagaimana. Dan kena ingat, apa saja kita, pembesaran kita semasa kita remaja, akhlak kita, begitulah kita akan acukan pada anak-anak kita. Jadi nikmatilah masa remaja, tetapi jangan sia-siakan. Wallahualam. Okey, harap menjawablah persoalan yang ditanya oleh penonton kita. Okey, macam kat apa, masa pun dah menggurui. Saya nak minta lah kalau seorang panel lah, tak kisahlah Puan Aisyah atau Abang Syarimi untuk simpulkan Abang cakap apa topik kita pada petang ini. Okey. Macam nampak Abang Syarimi tu dekat Puan Aisyah lah. Mana bagi doktor lah. Doktor Aisyah. Doktor Aisyah lah. Doktor ke Datin? Doktor. Aduh, amin. Okey, satu pesanan saya kepada remaja di luar sana,
ingat diri kita, sedar diri kita. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Bila kita nak buat sesuatu perkara yang sesuatu perkara yang teruk, yang melampaui norma masyarakat, kita ingat maruah diri kita, ingat keluarga kita. Kalau aku buat macam ni, apa nanti mak ayah aku akan dapat? Kalau aku buat macam ni, apa masa depan aku akan dapat? So sedarkan diri sendiri. Dan satu lagi, kita sebagai remaja memang kita ada jiwa storm and stress, kita ada jiwa yang bergelora, nak merasai segala benda yang baru dalam dunia kita. Tapi kita boleh rasai, tapi ada batasannya. Dan segala batasan tu pula perlu ada ilmu. So insyaAllah kalau kita di usia remaja, kita mantapkan diri kita dengan ilmu, dengan pengalaman hidup, insyaAllah nanti one day, insyaAllah kalau kita diangkat untuk menjadi pemerintah sesuatu tempat ataupun somebody yang menjadi membuatkan kita jadi leadership untuk sesuatu tempat, insyaAllah kita akan jadi pemimpin yang berilmu. Kita tidak melatah. Dan satu lagi, last kali bagi saya, kepada remaja di luar sana, manfaatkan masa di rumah. Anda semua PDPR di rumah, mungkin sebelum ni anda kurang masa bersama keluarga, dengan mak ayah, dengan adik-beradik. So sekarang ni inilah hikmahnya. Kita PKP, kita duduk di rumah, kita rapat-rapatkan silaturahim, buatlah aktiviti bersama keluarga. Dan satu lagi, jangan rasa macam kamu terpinggir seorang diri. Ada juga remaja yang dirasa dia loneliness, dia kesunyian, dia duduk dalam bilik di kelas, lepas tu bila petang dia tak buat aktiviti pun, dia main game, malam main game lagi, esok dia kelas. Memang lama kelamaan bila kita ni tak berinteraksi dengan orang, memang kita akan cepat jadi stres, dan lama-lama kita akan jadi lebih teruk lah, lebih akan mengganggu kesihatan mental kita. Mulalah kita duduk sorang-sorang, kita sedih padahal tak ada apa-apa pun. Dan saya pun sependapatlah dengan Abang Syarimi kata tadi kan. So kalau boleh setiap minggu kita jumpa kawan-kawan kita kumpul yang boleh support kita sama-sama bercerita. Sebab kita manusia ni memang kita tak boleh nak hidup seorang diri. Kita perlu orang untuk, kalau orang kata perlukan orang lain lah untuk bersandar bahu kan. Perlukan orang lain untuk kita menangis kan. Walaupun orang tu kadang tu dia tak settlekan masalah kita pun, tapi kita meluah. Bila kita meluah, kita akan rasa release. So bagi saya, kepada semua remaja, teruskan bersemangat, dan apa yang kamu fikir itulah yang kamu akan dapat. Kalau kamu fikir kamu hebat, kamu fikir kamu nak jadi seorang pemimpin yang paling hebat pada masa akan datang, so right now you kena perlu tingkatkan kesedaran diri sendiri, perlu kena tambahkan ilmu. Sebab dengan ilmu orang tak akan sanggah segala apa yang kita buat. Dan saya tertarik dengan kata-kata Imam Ghazali mengatakan bahawa aku boleh berdebat dengan 10 orang yang berilmu, dan aku takkan berdebat dengan seorang yang jahil. Sebab orang yang jahil ni, kalau kita cakap macam mana pun, dia akan tetap cakap diri dia betul. Tapi kalau orang berilmu ni, kita berdebat, so dia juga akan memberi kesedaran kepada kita dan memberi idea, tambahan idea untuk kita. So kepada adik-adik, semuanya apa yang adik nak jadi pada masa akan datang terletak di tangan adik-adik. Kalau adik-adik nak jadi seorang yang boleh bantu keluarga, seorang yang nak hidup macam orang lain, bila dah besar nanti nak masuk EU, nak kahwin, nak something lah untuk kehidupan future yang lebih happy, so anda boleh create daripada sekarang. Sebab anda yang menentukan hidup anda. So tolonglah manfaatkan PKP ni dengan memperbanyakkan ibadat, banyakkan solat taubat, banyakkan berzikir, surah Al-Kahfi dan segala amalan lah yang kita dah tahu tapi kita mungkin belum kesempatan nak buat. So right now kita cuba buat sama-sama. So ini bukan saja peringatan kepada remaja dan peringatan kepada diri saya sendiri. Kalau kita tengok sekarang ni statistik dalam kalangan remaja pun tinggi dari segi simptom sakit mental. Betul. So tolonglah cari kawan, cari kaunselor, pergilah dekat K15, Penang, ke mana-mana K15 yang ada, luahkan masalah anda. Jumpa dengan Abang Syarimi pun boleh ambil nombor lepas ni. Okey, saya rasa itu saja daripada saya. Sekian, Taufiq Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, itu adalah kesimpulan daripada Puan Aisyah kita. Okey, sebelum saya akhiri segmen bicara santai kita pada petang ini, okey, saya nampak dekat sini lah tak sabar nak tunggu
minta link ECJ sebab kita siapa yang menonton cakap apa live kita pada petang ini kita menyediakan ECJ dan kami akan sertakan link lah ataupun QR code lah. Okey, saya nak beritahu penonton-penonton yang menonton live pada petang ini akan menerimalah ECJ yang disediakan dengan scan QR code. Remaja satu usia yang luar biasa semangat dia. Remaja adalah satu pengalaman yang luar biasa yang tidak akan kita kembalikan. Dan kalau kita baik pada remajanya, pada dewasanya, insya-Allah baik. Dan sebenarnya kita ini semuanya orang baik-baik. Cuma kadang-kadang kita tersilap langkah. Bila kita tersilap langkah, kita ada ways, kita patahlah balik. Jangan oleh kerana kita pernah buat silap sekali, selama-lamanya kita silap. Selama-lamanya kita gagal. Tak, bukan begitu. Saya sendiri berasal daripada orang yang kurang keyakinan diri, rendah diri, tak sama macam orang lain. Tapi kalau kita sendiri tak nak bagi peluang pada diri kita sendiri, siapa lagi nak peluang? Siapa lagi nak bagi kita peluang? Orang lain boleh bagi kita jalan. Orang lain boleh buat program. K15 Pulau Pinang, LPPKM boleh bagi. Cik Aisyah, Puan Aisyah boleh bagi pandangan, bagi ilmu, bagi tips. Lepas tu kalau hari ni tidur, tak jadi apa. Dan setiap apa yang kita ada, perlukan tindakan. Bila? Hari ini. Bila? Sekarang. Jadi kalau tak pernah solat jemaah, solat jemaah. Kalau banyak mencarut, kurangkan mencarut. Senangnya hidup ni. Hidup ni simple. Dia adalah pilihan kita. Baik kita pilih, maka kita akan dapat baik. Tidak baik akan merugikan diri sendiri, keluarga sendiri, dan yang paling malang, rugi di alam akhirat. Wallahualam. Okey, tu kita orang kata kata-kata semangat atau nasihat lah pada Abang Syarimi kita. Bersemangat kan kita dengar Abang Syarimi kita bercakap. Okey, saya rasa itu saja untuk bicara santai kita pada petang ini.